Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Baik, diharapkan audio dia jelas. Dan hari ini saya nak bincang berkenaan dengan satu perkembangan terkini melibatkan Barisan Nasional dan khususnya UMNO. Ya, jadi anda boleh bertanya soalan sekiranya ada apabila saya memberi isyarat. Ya, jadi anda tunggu isyarat saya. Sekejap ya. Okey. Baik. So jika anda ada soalan, anda boleh bertanya, tetapi tunggu isyarat saya. Baik, seperti yang anda maklum atau mungkin belum maklum ya, apa orang kata, bertanding di pilihan raya umum, cuma kita masih belum tahu di bawah tiket apa. Semalam pula ada satu perkembangan yang menarik ya, saya membawanya. Jadi apabila anda merujuk kepada Facebook ya, Tan Sri Anwar Musa membuat satu pendedahan yang agak mengejutkan, di mana sebenarnya pada 19 September 2019 lagi Anwar Musa sudah mendapat satu sijil kelulusan daripada ROS, di mana sijil kelulusan itu adalah bagi satu parti politik yang telah didaftarkan oleh Anwar Musa, dan nama parti politik itu adalah Muafakat Nasional, dan perkara itu didedahkan oleh Anwar Musa semalam. Jadi mungkin ramai keliru sebab nama parti itu Muafakat Nasional. Jadi berdasarkan pemahaman saya, parti yang didaftarkan oleh Anwar Musa itu bukannya Muafakat Nasional yang kita kenal selama ni, iaitu berdasarkan satu piagam kesepakatan yang ditandatangani antara UMNO dengan PAS. Itu bukannya yang dimaksudkan. Ini adalah parti politik yang namanya kebetulannya Muafakat Nasional yang mendapat kelulusan ROS pada 19 September 2019. Dan yang lebih mengejutkan ialah presiden parti tersebut tak lain tak bukan Anwar Musa sendiri. Jadi sekarang saya faham apabila pernah sekali PAS memberitahu mereka tidak mendaftarkan Muafakat Nasional kerana nama itu didapati sudah diambil. So rupa-rupanya yang ambil adalah Anwar Musa dan dia daftarkan parti Muafakat Nasional. Jadi ini bermakna Anwar Musa yang dalam 2 hari lepas dia beri gambaran akan kekal bertanding. Maknanya jika dia kekal bertanding, dia terpaksa bertanding di bawah tiket parti lain ataupun secara bebas. Jadi sekiranya Anwar Musa bertanding di bawah tiket Muafakat Nasional, parti Muafakat Nasional yang dipimpinnya sendiri, jadi semestinya dia akan dipecat UMNO. Begitu juga Syahidan Kasim sekiranya bertanding di bawah Perikatan Nasional, maka dia akan dipecat UMNO. Jadi pendek kata, heavyweight UMNO ni yang telah dipancung ni, kebanyakannya berkemungkinan tinggi akan bertanding di bawah tiket masing-masing tiket yang lain, dan berkemungkinan teramat tinggi akan dipecat UMNO. Okey. So ini adalah perkembangan yang menarik. Okey. Baik. Ada yang bertanya kepada saya, adakah ini akan memanfaatkan mereka, adakah mereka akan menang dan sebagainya. Sekarang ni kalau kita lihat tahap kemarahan dalam Barisan Nasional ni, akar umbi ya, dalam akar umbi, pemimpin akar umbi, cawangan dan bahagian, tahap kemarahannya cukup tinggi. Di dalam pilihan raya umum ke-15 ini dianggarkan 2 perkara akan berlaku secara besar-besaran, malah menurut maklumat ini sudah disahkan. Pertama, yang akan berlaku undi dendam secara besar-besaran di seluruh negara menolak Barisan Nasional, khususnya kepimpinan Zaid Hamidi, Ahmad Maslan dan beberapa tokoh-tokoh lain di dalam MKT. Ini sudah dikenal pasti. Kedua, akan berlaku boikot jentera dan pemimpin akar umbi secara besar-besaran di banyak bahagian di seluruh negara. Ada jangkaan yang mengatakan mungkin lebih 100 bahagian ya. Tapi yang pasti lebih banyak cawangan. Okey. So dalam keadaan
tanpa percaturan, tanpa beri pancung pemimpin heavyweight dan sebagainya, memang sudah ada kemarahan tahap tinggi sampai nak boykot. Okey. Jadi bila ada kemarahan, lazimnya ia menjurus kepada undi dendam. Dan undi dendam ini akan memihak kepada pihak lain. Maknanya undi dendam akan mengalir keluar daripada Barisan Nasional. Jadi dia akan mengalir ke mana? So bila ada tahap kemarahan dan orang dah bersedia berdendam, malah banyak bahagian sudah bersedia untuk, di mana jentera dia ramai di antaranya nak boykot. Jadi mereka sebenarnya mahu menghukum UMNO. Okey. Jadi bila orang dah ada sikap nak hukum ni, kita ambil contoh Arau, Syahidan Kasim. Kita lihat cara mereka tutup kemah, tutup buka semua bendera dan sebagainya, dan siap dengan buat video untuk war-warkan. Dan bukan hanya di kawasan Syahidan Kasim, beberapa kawasan lagi. Jadi bila dah sampai tahap tu, maknanya sekiranya pemimpin heavyweight itu atau mana-mana pemimpin, dia beralih kepada gabungan lain dan bertanding kat tiket itu, jentera ni sebahagian besar dijangka akan ikut. Akar umbi sebahagian besar dijangka akan ikut. Ya. So maknanya orang yang membuat percaturan bagi Zahid ni, dia sebenarnya tidak cekap membuat percaturan, dia tidak memikir jangka panjang. Ya. Zahid dah cantas terlalu banyak dalam masa yang singkat dan dalam masa saat akhir. Dia tidak mampu mengawal tahap kemarahan orang, ya, tak mampu membuat damage control. Percaturan ni dah auta, dah silap. Okey. So ini juga berdasarkan pendapat mereka yang merisik dan memberi maklumat sentiasa. Ya, ini juga pendapat mereka. Somewhere there has been a strategic failure in the strategy. Alright, so maknanya Zahid sudah hilang kawalan terhadap Barisan Nasional. Ada ura-ura, ada kerusi-kerusi tertentu sengaja Barisan Nasional meletakkan calon yang lemah kerana kononnya nak beri laluan kepada PKR. Benar atau tidak, ya, sebab memang nampak Zahid sedang sabotaj UMNO. Sama ada secara sengaja ke tidak sengaja, tetapi tindak tanduk dia ni effectively adalah satu sabotaj terhadap Barisan Nasional. Tetapi saya rasa dia sudah melakukan sesuatu yang akhirnya telah menimbulkan satu kemarahan tahap gila yang dia juga mungkin tidak jangka dan tidak dapat kawal. Jika ia sekalipun ada perancangan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk kerjasama selepas PRU 15, semestinya ianya memerlukan BN menang sejumlah kerusi tertentu yang membolehkan jika gabung bentuk kerajaan. BN sekarang, kalau kita lihat sebelum Zahid membuat langkah-langkah yang bodoh gila ni pun dah, kalau kita ikut tinjauan, dialah mencatatkan prestasi paling buruk, ya, antara semua gabungan lain. Tak boleh mencecah 7-8%. Ya. Dengan langkah-langkah sedemikian, kalau BN dia hangus terus, katakan dia dapat 20 kerusi je atau 25 kerusi je, ya, Han nak gabung dengan siapa? Han gabung pun tak akan membantu siapa-siapa. Ya. Perikatan pun akan dapat lebih banyak kerusi berbanding dengan Barisan, jauh lebih banyak berbanding dengan Barisan. Ya. Kita cerita perikatan sahaja pun jauh lebih banyak. Okey. So tak ada, itu maksud saya, Zahid sudah terlanjak langkah. Sekarang ni perang persepsi dia, perang psikologi dia tidak akan berjaya, kerana orang akan lihat sendiri bila keluar sana, kempen sana, dia akan lihat sendiri berlaku sabotaj dalam Barisan Nasional untuk timbulkan perang persepsi atau persepsi bahawa BN kuat seperti mana yang ditimbulkan di Johor. Perlu ada jentera-jentera, situasi meriah di setiap kawasan di seluruh negara untuk menunjukkan BN kuat. Tapi bila jentera pun lemah semangat, tak nak bekerjasama dengan Barisan Nasional, bila akar umbi dah marah gila, macam mana nak timbulkan persepsi palsu seperti mana yang ditimbulkan di Johor? Di Johor memang berjaya.
Malah Najib kerah orang-orang untuk berkumpul untuk menimbulkan persepsi dia pengikut ramai. Sebenarnya bukan orang-orang kawasan Johor sana, orang-orang yang dikerah. Dia memang berjaya timbulkan persepsi sehingga pengundi atas pagar dan pengundi pembangkang lemah semangat dan tidak keluar, sampai hampir 50% tidak keluar. Sebab itu walaupun BN sebenarnya menunjukkan prestasi yang menurun berbanding PRU 14, tapi dia menang 2/3. Tapi sekarang tak boleh, orang akan lihat BN tak boleh ke mana. Okey. So Zahid, kalau dia andai kata bercadang untuk boikot, ataupun dia tidak bercadang untuk boikot tetapi tindak tanduk dia telah menyebabkan boikot terhadap Barisan Nasional, sabotaj ya. Kalau Zahid bercadang untuk sabotaj, mungkin dia bercadang nak sabotaj sikit, tapi tindak tanduk dia telah menyebabkan sabotaj ini di luar kawalan. Ataupun dia tidak sengaja, dia tidak ada niat untuk sabotaj, tapi tindak tanduk dia telah menyebabkan sabotaj di luar kawalan. Sekarang sebenarnya saudara-saudari, berdasarkan maklumat, Zahid sebenarnya panik, Zahid sebenarnya cemas, ya. Okey, baru-baru ini keluar satu laporan, kononnya Zahid telah panggil calon-calon satu persatu untuk tanda tangan surat aku janji. Dan di dalam surat aku janji ini, antara lain, calon-calon diminta bersetuju bahawa Zahid akan membentuk kabinet. Maknanya Zahid jadi Perdana Menteri. Ini bercanggah dengan pengumuman Zahid bahawa Ismail Sabri adalah calon Barisan Nasional bagi jawatan Perdana Menteri. Okey. So surat ni tular. Okey. Bukan dari saya, dari pihak lain. Ya. Dan kemudian apabila tular, saya terbaca laporan Malaysia Today. Di dalam laporan Malaysia Today, RPK berkata surat ini sah, malah dia sudah hantar salinan asal kepada SPRM untuk disiasat, ya. Jadi bila saya terbaca benda tu, saya panggil lah RPK semalam. Jadi dalam perbualan saya dengan RPK, saya bertanya adakah benar apa yang dilaporkan oleh RPK tu. Dia kata bukan hanya dia sudah hantar surat asal yang bertanda tangan supaya SPRM boleh membuat siasatan forensik, dan menurutnya SPRM selepas menjalankan siasatan forensik akan mendapati bahawa tanda tangan itu sah. Dia kata dia sudah dihubungi oleh SPRM dan SPRM dan dia akan bertemu di lokasi yang belum lagi ditetapkan. Jadi sekarang ni, hari ini pula SPRM keluarkan kenyataan dan berkata memang benda tu dalam penelitian, ya. So adakah benar Zahid memanggil satu persatu, saya tidak tahu. Tetapi Zahid ada buat penafian. Babak penafian Zahid ni saya tidak akan percaya. Saya cuma akan berpandu kepada pihak-pihak berkuasa dan siasatan mereka. Sama ada benar ke tidak surat itu, saya tidak tahu. Tetapi babak Zahid ni, bila dia nafi, saya tidak sekali-kali akan percaya. Jangan lupa banyak penipuan Zahid ni. Dia bagi tahu UMNO no Anwar no DAP, tapi secara senyap dia utus surat, ya, sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Najib pun sokong Anwar sebagai Perdana Menteri, hantar ke istana. Bila saya cabar Zahid untuk menafikannya, sebab saya antara yang pertama yang mendedahkan bahawa wujud surat itu, Zahid diam, ya. Malah ada juga penipuan, kononnya seluruh Barisan Nasional sokong Anwar. Ini secara tidak langsung adalah penipuan kepada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi akhirnya dalam satu mesyuarat dengan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, Zahid mengaku ada menandatangani surat sokong Anwar. Okey. So dia tak serik dengan penipuan ni. Audio dia pun dulu dia senyap. Kalau kita lihat audio dia bersama Anwar, jelas nampak percaturan. Anwar terlibat dalam percaturan bersama Zahid, ya, melibatkan mesyuarat MKT dan sebagainya. Maknanya kalau saya secara peribadi, saya dengar audio tu, seolah-olah Anwar sedang mengajar Zahid apa yang perlu dibuat. Ada percaturan rahsia antara mereka. Zahid diam, tetapi akhirnya Zahid mengaku audio itu sahih, ya. So inilah Zahid,
Ya, kat situ janji lain, kat sini buat lain, kat sana buat lain. Okey. So saya tidak akan percaya penafian Zaid, tapi saya juga tidak tahu surat itu sahih ke tidak. Kita tunggu siasatan. Ya, dan saya dimaklumkan oleh RPK sendiri sebab saya mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Dia kata memang SPRM ada hubungi dia dan akan bertemu dengannya, dan lokasi pertemuan masih belum ditetapkan. Ya. So memang nampak RPK memang nak bantu SPRM dalam hal ini. Okey. So kesimpulan daripada live saya ni, saya tidak tahu Zaid sengaja sabotaj Barisan Nasional atau tidak, tetapi secara efektifnya, secara berkesannya, tingkah laku dia telah sabotaj Barisan Nasional. Akan berlaku undi dendam besar-besaran terhadap Barisan Nasional, dan undi ini akan mengalir ke luar. Dan jika calon-calon heavyweight beralih ke parti lain, maka oleh kerana orang berdendam dan marah dan sedia nak berundi orang lain, jadi jentera yang terlibat dalam boikot mungkin juga akan beralih untuk menentang Barisan Nasional menggunakan tiket lain. Okey. Pendek kata, Barisan Nasional boleh hangus di PRU 15 kalau tidak mendapat jumlah kerusi yang rendah, terlalu rendah. Siapa yang akan menang itu cerita lain. Hari ini kita cerita babak sabotaj Barisan Nasional. So Barisan Nasional kini sudah di luar kawalan Zahid dan keadaannya kritikal. Saya dah banyak kali guna perkataan kritikal, tetapi hari ini cukup tepatlah perkataan itu. Okey. Ada orang bertanya, so kalau undi pergi ke tempat lain, adakah ianya pergi ke GTA ke Perikatan ke Pakatan Harapan? Okey, berdasarkan tinjauan, yang kedua terendah ialah Pakatan Harapan. Berbeza dengan euforia dan perang persepsi yang dimainkan oleh laskar-laskar cyber PKR di media sosial, realiti dia berbeza. Tak ada feel good factor. PH dalam bahaya juga, tetapi tidaklah seteruk Barisan Nasional, dia jauh lebih baik. Okey. Kalau Perikatan dengan PH, Perikatan jauh lebih tinggi anggaran pencapaiannya berbanding dengan PH. GTA saya tidak ingin komen sebab semalam saya dah lihat pencalonan dia, jadi ini kita nak buat rujukan-rujukan tertentu sedikit, mungkin di lain hari lah selepas pencalonan rasmi ke apa saya akan ulas. Saya ada buat satu ulasan berkenaan dengan pencalonan GTA, Perikatan dan Barisan Nasional semalam, jadi anda sila rujuk live tersebut di YouTube Regi JC Rita Odin. Okey, baik. Saya akan ambil 2-3 soalan sahaja. Zainuddin, pakar forensik boleh memeriksa dengan betul dengan syarat SPRM juga mesti jujur. Ya, tanda tangan ni ada cara dan it is very standard. Memang pakar forensik ada cara untuk mengesahkan ia sahih ke tidak. Ya. BN dah nak hancur. Ini sah, ya. It is visible. Orang kat luar kalau tanya, even penyokong BN dia tanya, dia akan kata keadaan nampak teruk. Ya. PH sedang membina satu euforia, tetapi sebenarnya keadaan tidaklah especially PKR dijangka jatuh teruk berbanding PRU 14, tetapi seteruk mana kita tunggu dan lihatlah. Betulkah akan ada gabungan antara UMNO dan PH? Okey, saya ada satu live yang saya telah sentuh benda ni, jadi pergi ke YouTube Regi Sirita dia rujuk live itu berkenaan dengan ura-ura PH dan UMNO bentuk kerajaan bersama selepas PRU 15. Tetapi itulah maklumat risikan yang saya sendiri terima. Sebenarnya maklumat ni diedarkan kepada beberapa pihak. Ya. Okey, kalau tidak ada soalan, Assalamualaikum. Selain daripada PKR-PH, ada tak kemungkinan BN akan bergabung dengan parti lain untuk tubuhkan kerajaan, sama ada PH, PN atau GTA? Saya tidak boleh tahu benda tu, tetapi kalau saya lihat kecenderungan Barisan Nasional selepas PRU 15 adalah ke arah Pakatan Harapan. Barisan Nasional bawah Zahid lah maksud saya, adalah ke arah Pakatan Harapan dan GPS. Okey.
BN bergolak memberi keuntungan kepada parti mana, semestinya akan memberi keuntungan kepada Perikatan Nasional. Barat GTA untuk live ni saya tak nak sentuh lagi, ya. Semestinya akan memberi keuntungan kepada Perikatan Nasional dan kurang memberi impak kepada Pakatan Harapan. Sebab pengundi Melayu dari yang marah dan nak dendam barisan ni, dia tidak dijangka tidak akan memihak PH kerana ada perikatan di sana, kerana pengundi Melayu dan juga GTA di sana, kerana pengundi Melayu tidak setuju dengan DAP. Jeffrey Ryan Gate, kenapa Syafiq Abdal membuat kenyataan seakan menjarakkan diri daripada Mahathir? Saya tidak tahu. Saya dah kata untuk pilihan raya ni, kempen saya adalah no Zahid, no kleptokrat. Saya berpendapat Mahathir perlu kembali sebagai Perdana Menteri untuk tempoh tertentu, tetapi berdasarkan apa yang telah saya lihat dan sebagainya, apa pun, asalkan no Zahid, no kleptokrat, apa jua keputusan PRU15 saya akan terima. Siapa jua yang menang dan menjadi Perdana Menteri, saya akan terima, as long as no Zahid, no kleptokrat. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa, ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.